Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya malaikat Jibril alaihi salam, "Hai Jibril, nak tanya, pernah ada hang satu masa Allah bagi satu tugas ke hang yang hang rasa itulah tugas yang paling mencabar sekali?" Dia kata ada. Dia nak bayang, nak habang kata besar sungguh neraka. Pasal Tuhan buat besar sangat pun neraka? Sebab Tuhan nak siksa sungguh. Innahu syadidul iqab. Tuhan ni, Tuhan penyiksa yang paling dahsyat sekali. Allahu Akbar. Tak ada satu orang yang boleh menyiksa sedahsyat Allah. Allah siksa sungguh. Semua orang nak redha aku, kata Allah, tapi aku nak redha engkau. Bayanglah Rasulullah. Semua orang nak redha Allah, tapi Allah nak apa Nabi suka. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان عابد وعالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وفي رواية عنه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في حجرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada hari ini sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk berada di taman syurga pada saat yang telah dipilih
ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada sebelum daripada ada kita lagi, iaitu di azali hari itu. Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin mengajak diri saya dan kita semua untuk kita menungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah disebut bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani, akan dua orang laki-laki, abidun wa alimun, satu orangnya abid, satu orangnya alim. Faqala, ketika itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung memberi ulasan dan komentar. Qala fadlul alimi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kelebihan orang alim, alal abidi, ke atas orang abid. Ka fadli ala adnakum, ialah seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu. Wa fi riwayatin anhu, dan hadis yang sama yang diriwayatkan daripada Abi Umamah. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu, bahwasanya Allah dan para malaikatnya, wa ahlas samawati wa al-ardi, begitu juga mereka yang menghuni langit dan juga mereka yang menghuni bumi, hatta namlata, sehinggakan seekor semut, fi hujriha, yang berada di dalam lubangnya, wal hitana fil bahri, dan ikan yang berada di laut, la yusalluna ala muallimin nasi al khaira, berdoa memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Hadis dikeluarkan daripada Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Satu masa ada orang main sebut dekat Rasulullah. Orang ni bercerita tentang satu orang dia abid, satu orang dia alim. Abid di sini iaitu abid yang beribadat tanpa ilmu pengetahuan. Ada orang yang dia beribadat tanpa ilmu. Ada orang yang beribadat dengan ilmu. Jadi orang yang beribadat tanpa ilmu, dia kira buat ibadat sahaja tapi dia tak kira nak mengaji. Itu dia panggil abid. Dia buat ibadat. Bila satu orang namanya abid, satu orang namanya alim, orang ni bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila orang ni bercerita dekat Nabi, Nabi pun mengulas. Nabi kata, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Kelebihan orang alim, orang yang berilmu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di atas seorang yang namanya ahli ibadat, ialah seperti kelebihanku dibanding dengan orang yang paling rendah di kalangan kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling rendah di kalangan kamu tu maknanya umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang paling rendah sekali. Ada satu orang laki-laki namanya Juhainah. Laki-laki ini dia ialah lelaki ataupun manusia yang terakhir masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni tak tahulah berapa juta ribu tahun dalam neraka sampai dia yang terakhir keluar daripada neraka. Di sana ada satu cerita. Satu masa malaikat Jibril alaihissalam terbang di neraka.
Ini selepas daripada dunia dah pun berakhir, akhirat dah pun bermula. Orang yang masuk syurga dah masuk syurga habis, orang yang masuk neraka dah masuk neraka habis. Tak ada siapa dah di luar neraka dan di luar syurga, semua dah masuk habis belaka dah. Semua ni berlaku selepas daripada semua dah habis, dah berlaku. Allah Subhanahu wa taala wa'amai satu makhluk Allah namanya al-maut, namanya mati. Mati ni Allah wa'amai rupanya seekor kambing. Jadi mati ni diletak di antara syurga dan neraka. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Allah suruh malaikat sembelih mati ni yang dirupakan seperti seekor kambing. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana disembelih kambing ni, sembelih mati ni, ketika itu Allah kata, wahai ahli syurga, hiduplah kamu selama-lamanya dalam syurga, sebab mati dah tak ada. Ketika itu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak tahu nak cerita, melompat, berseronok, bergembira, menari-nari semua penghuni syurga. Sebab Tuhan kata, hiduplah kamu selama-lamanya, kamu hiduplah, kamu tak nak matilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allah kata pula kepada penghuni neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata, wahai penghuni neraka, hiduplah kamu semua di dalam neraka selama-lamanya, mati dah tak ada dah. Hiduplah selama-lama dalam neraka kerana mati dah tak ada. Ahli neraka ni bila Allah kata macam tu, mereka tak tahu, kita tak tahu macam mana bentuk mereka meraung, melolong, menjerit, menangis. Sampai menangis ahli neraka ni sampai teresak-esak. Tahu lah teresak-esak. Kita tak ada pengalaman lah teresak-esak. Waktu budak-budak dulu kan, bila mana kita teriak sangat tu, dia bunyi macam ni. Tu sampai teresak-esak. Tu ceritanya bila mana dah masuk syurga, dah penghuni syurga, dah masuk neraka, dah penghuni neraka. Maka lepas semua dah masuk habis dah, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi lama lepas tu, dah neraka dah masuk habis, disiksa dah penghuni neraka, dah diberi nikmat penghuni syurga. Lama lepas tu, Jibril berasa nak pergi beround neraka. Jibril pun barangkali waktu tu tak ada tugas dah kot. No? Habis dah. Dia dengan dunia dia, kita dengan dunia kita dalam syurga. Allah tak tahulah, saya andaikan saja. Tak tahu tugas tu, saya tak tahu. Wallahu alam. Apa tugas Jibril ketika tu? Dia berasa nak pergi melawat neraka. Dia minta izin Allah, Allah pun bagi. Dia pun pergi. Dia terbang dalam neraka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, punya jauhnya perjalanan dia terbang, tak habis-habis neraka. Tak habis-habis. Sampai letih lah terbang. Jibril tuan-tuan, dia bukan Boeing 7 orang. Bukan Boeing. Dia bukan jet. Dia lagi hebat. Dia super power. Jibril ni. Nah, habaq kata super power ni, ada satu cerita lain. Satu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tanya malaikat Jibril alaihi salam, hai Jibril, nak tanya, pernah ada hang satu masa Allah bagi satu tugas kat hang yang hang rasa itulah tugas yang paling mencabar sekali? Dia kata ada. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku berada di langit yang ketujuh. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk sembelih anak dia Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim ni patuh pada Tuhan. Suruh sembelih anak, iya, tak ada tak ada tak kata hai Tuhan, anak aku Tuhan ni aku sayang, takkan aku nak sembelih aku. Tak ada bantah Tuhan, ikut Tuhan. Bila Tuhan suruh sembelih, dia habaq anak dia. Kata, ayah ni Allah suruh sembelih Ismail ni. Anak pula bagus. Dia kata, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Anak ni bukan belasan tahun.
Tak sampai umur 10 tahun lagi pun Nabi Allah Ismail itu dah hebat dah. If'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Buatlah wahai ayah apa yang Tuhan suruh, engkau akan dapati aku termasuk di kalangan orang-orang yang sabar. Nak sebelah ni tahulah bahasanya. Mana wahai ayah tak pisah di tengkok saya, insya-Allah tak apa ayah. Saya termasuk di kalangan orang-orang yang sabar di sebelah. Tu kata anaknya Ismail. Tuhan ni nak tengok je. Bila suruh nak buat terang mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi Allah Ismail ni waktu mana Nabi Allah Ibrahim AS dah pun letak pisau di tengkok dia Muhammad Sayyidina Muhammad. Nabi Ibrahim ni dia sembelih tak makan. Dia pun kata, pisau ni dah asal pasal apa tak makan. Dia kata, hai pisau, jangan duk buat masalah dengan aku dengan Tuhan. Aku nak tunaikan perintah Tuhan ni. Jadi dia ketika tu ada seketui batu tepi dia. Dia hentak di batu tu, pecah batu tu. Terbelah dua, tajam pisau tu rupanya. Cuma tak tahu makan. Ketika tu lah Allah kata, Jibril turun ke dunia, pergi ambil kibah di syurga, ganti tempat Ismail. Tuan-tuan, jauh langit dengan bumi tahu mana? Bumi kita ni nak pergi ke langit yang pertama tu 500 tahun, umur kita baru sampai. No? Langit yang pertama ni nak pergi langit yang kedua, jarak pun 500 tahun juga. Baru sampai. Langit yang kedua tu pun tebal dia 500 tahun juga. Nak pergi langit yang ketiga pun jarak 500 tahun. Langit yang ketiga pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jaraknya sama juga. 500 tahun juga. Semua berapa agak-agak? 7,000 tahun no? Nak pergi langit yang ketujuh. Tapi Allah kata Jibril, hang turun hampir ambil kibah di syurga, selamatkan Ismail. Ketika tu kata Jibril, ya Allah, Tuhan dia suruh no. Dia sangat bimbang ni, Jibril ni, arahan Tuhan ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal dia takut dia tak mampu buat. Takut tak mampu sampai. Waktu mana Nabi Allah Ibrahim dia takut sembelih sungguh, kibah tak sampai lagi. Kejar dia tu. Jibril ni takut sangat, bukan tak takut sampai tu. Dia takut dia tak dapat tunai perintah Tuhan, akhirnya dia dibuang daripada list senarai para malaikatil muqarrabin. Mana takut jauh daripada Tuhan, takut terbuang pada sisi Tuhan. Dia kata, ya Allah Tuhan, perintah hebatlah. Tuan-tuan, dia pergi ambil kibah di syurga Muhammad Sayyidina Muhammad, dia buat turun Nabi Allah Ibrahim AS. Bismillah, ya Allahu Akbar. Tuan-tuan, ketika tu dia rasa dah penuh baju dia dengan darah dah, percik habis, ya Allah anakku. Tapi bila mana dia celik-celik tengok yang dia sembelih kibah, anak duduk sebelah. Tu nak habaq kata dahsyatnya kelajuan malaikat Jibril AS. No, tak tahu nak habaq tahu mana. Dia terbang di neraka ni, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak tahulah berapa ratus ribu tahun. Tak tahu ratus ke puluh, saya tak tahu. Tiba-tiba dalam neraka tu dia dengar orang duk kata, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Dalam neraka orang duk berzikir. Dia kata, dalam neraka pun ada orang duk berzikir, pasti orang Islam, kata malaikat Jibril. Langsung dia patah balik, dia jumpa dengan Malik Zabaniyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak jaga neraka tu. Dia kata, Malik Zabaniyah, aku nak lepaskan satu orang dalam neraka hadap zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia pakai syafaat dia. Syafaat ni dia panggil AP lah. Maknanya dia ada lesen. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad untuk melepaskan siapa-siapa yang dia nak dalam neraka. Bila dia nak balik zamannya pun pergi cari. Orang hak duduk dalam neraka duk kata, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Malaikat ni punya pakar expert dalam neraka, mana lorong yang tak tahu, mana tempat yang dia tak cari tak jumpa. Tak tahu luah apa tahu mana neraka ni. Sampai malaikat ni cari tak jumpa.
Bila tak jumpa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia patah balik mai pintu neraka. Dia kata Jibril, aku tak jumpa cari. Ya Allah, tak jumpa. Jibril pun heran, tak jumpa. Kata malaikat pada zabaniyah lain macam ni, hang tanya Tuhan. Jibril pun tanya Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, di mana aku nak cari orang yang sebut nama engkau dalam neraka? Aku nak syafaatkan dia, wahai Tuhan. Ketika tu Allah bagi satu petunjuk yang paling tepat sebab dia maha mengetahui. Allah kata masalah Sayyidina Muhammad, Jibril ni, wahai Jibril, orang ni duduk dalam negara sekian-sekian. Masalah Sayyidina Muhammad, ada negara pula dalam neraka ni. Dalam neraka ni dia duduk dalam negara sekian-sekian. Masalah Sayyidina Muhammad, dalam negara sekian-sekian, dia duduk dalam negeri sekian-sekian. Dalam negeri sekian-sekian, dia duduk dalam wilayah sekian-sekian. Masalah Sayyidina Muhammad, dalam wilayah sekian-sekian, dia duduk dalam daerah sekian-sekian. Dalam daerah sekian-sekian, dia duduk dalam kampung sekian-sekian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kampung sekian-sekian, dia duduk di lembah sekian-sekian. Dalam lembah sekian-sekian, dia duduk di telaga sekian-sekian. Di telaga sekian-sekian, dia duduk di penjuru sekian-sekian. Tu dia. Waktu tu subhanallah, bila diberi maklumat yang tepat, Malik Zabanah pergi cari jumpa. Waktu pergi jumpa ni orang ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia duduk terterak dalam neraka. Tuan-tuan, ahli neraka ni jangan duk bayang besar kita. Tinggi dia pun besar 70 hasta. Tu paling kurang. Masalah Sayyidina Muhammad. Nak habaq kata neraka ni pun neraka lebih tepatnya antara Mekah dan Madinah. Contoh kita kadang-kadang kita duduk atas kursi, kan, atas kursi tu. Jadi punggung kita ni sebesar kursi itulah. Maka tempat duduk letak punggung oleh neraka tu ialah di antara Mekah dan Madinah. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bayang, nak habaq kata besar sungguh neraka ni. Pasal apa Tuhan buat besar sangat pun neraka? Sebab Tuhan nak siksa sungguh. Innahu syadidul iqab. Tuhan ni, Tuhan penyiksa yang paling dahsyat sekali. Allahu akbar. Tak ada satu orang yang boleh menyiksa sedahsyat Allah. Allah siksa sungguh. Kita ni siksa orang pun lah mati. Hak nak siksa tu. Ni ayat Allah siksa ni tak mati. Allah bagi hang tak mati. Lagi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, pasal apa Tuhan buat besar? Sebab Tuhan nak siksa sungguh. Kalau Tuhan buat, kalau Tuhan menyiksa kita, sakat kita, tara kita besar di dunia ni, celah belu rumah tak kena kot. Makna Tuhan nak bagi celah belu rumah tu besar kawah apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni terterak macam tu. Subhanallah, dia penuh dengan ulang-ulang dan kala jengking. Ulang ni bukan belik saja, duk patuk, tak tahulah siksaan tu macam mana. Kala jengking tu kira duk sengat, ulang tu kira duk patuk. Tuan-tuan, dia dibelenggu, ditengkok ni dengan belenggu api neraka. Tangan diikat dengan belenggu api neraka. Kaki dibelenggu dengan belenggu api neraka. Bila tengok Malik Zabaniyah mai, soalan dia kata, hang mai nak tambah lagi ke? Soalan dia, hang mai nak tambah lagi ke? Dia ingat malaikat mai nak tambah lagi sisaan. Kata Malik Zabaniyah, tak. Aku mai ni sebab aku nak lepas hang dengan syafaat Jibril alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika tu malaikat ambil dia, malaikat goncang. Bila malaikat goncang, masalah Sayyidina Muhammad pada ketika tu, luruh yang pertama sekali, ulang-ulang, dan juga kala-kala jengking di dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia belenggu. Bila digoncang kali yang kedua, barulah lekang belenggu di tengkok, di tangan dan di kaki. Maka orang ni pun dipimpin oleh malaikat keluar daripada neraka. Bila sampai di pintu neraka, Sahabat Sayyidina Muhammad, kawan ini subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Jibril pun tengok dia ni dah hitam melegam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah hitam melegam. Ketika tu Jibril tanya, aku nak tanya, dia ni dalam neraka dah berapa tahun? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad,
kata Malik Zabaniyah, dia ni dalam neraka dah 70,000 tahun. 70,000 tahun. 70,000 tahun ni bukan di dunia, 70,000 tahun akhirat. 70,000 tahun akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. Berarti apa? Ada siapa boleh kira tak? Tolong kira sekali kalian. Puan kira puan. 70,000 tahun kali 1,000 tahun, no? Sebab sehari di akhirat sama dengan 1,000 tahun dunia. 7 juta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7 juta tahun kena seksa dalam neraka. Tuan-tuan, jadi ni cerita sebab tu oleh kerana Nabi tahu neraka tu macam mana, maka Nabi suruh kita semua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk menyelamatkan diri masing-masing daripada neraka. Bahkan kita sebagai ketua keluarga, kita wajib selamatkan semua ahli keluarga kita daripada api neraka. Sebab Tuhan sebut dalam Quran, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah ahli keluarga kamu daripada bakaran api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wajib jaga anak bini daripada api neraka Tuhan. Jangan buat masuk rezeki yang haram untuk mereka makan. Baik, nak dapat pendapatan lebih boleh, tapi jangan kelentong orang, jangan bohong orang, jangan tipu orang. Nanti kita berbalik yang tak halal kepada ahli keluarga kita. Yang saya nak cerita ni, satu orang namanya Juhainah. Juhainah ialah orang yang paling akhir keluar daripada neraka. Bukan hak tadi. Hak tadi tu lama je dalam neraka. Juhainah ni, di Mesir ni ada satu jenama susu, Juhainah nama dia. Waktu tu saya tak perasan lagi, Juhainah nama laki-laki yang paling akhir masuk neraka. Berani ni buat mereka susu macam tu. Orang buat nama ahli masuk syurga. Awak yang pelik pun nama Juhainah. Dia nama susu tu, macam Dash Lady tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia ni bila keluar daripada neraka, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia malu nak masuk syurga. Sebab yang pertama dihitam legam dah. Yang kedua, dia tulis Ahlun Nar. Ketika mana soalan Sayyidina Muhammad nak masuk dalam syurga ni, dia tak malu, Tuhan, nak masuk macam mana ni, hitam macam ni hak ni tulis ni, malu ni Tuhan. Allah kata hampir mandi di Ma'ul Hayah, dia panggil Nahrul Hayah, satu sungai dalam syurga nama sungai hidup. Mandi dalam sungai itu, maka lekanglah hak hitam-hitam, tumbuhlah isi baru. Lepas tu hilanglah tulisan Alunar, barulah gamak nak pergi masuk syurga. Dia masuk syurga ni, masalah Sayyidina Muhammad pergi masuk syurga ni, bila keluar pada neraka ni, dia macam orang keluar daripada penjara. Keluar daripada penjara ni, tak ada nak pergi mana. Kalau oleh keluarga tak ambil, keluar jalan naik bas macam tu, pergi cari kereta api nak balik. Dia ni pun kata, ya Allah, nak pergi mana nak syurga ni. Tengok satu pohon pokok, ish Tuhan, nak pergi duduk pohon tu boleh tak Tuhan? Lama dah duduk dalam panas, nak duduk bawah seduh tu boleh tak? Kata Allah. Kata Allah, hang ni kalau bagi memang hang nak. Memang nak, kalau hang bagi kat hang, tak lagi hang nak lebih daripada tu lagi. Dia kata, tak Tuhan, sekat tu pun dah alhamdulillah lah. Tepi lah sang tu. Pipi tu tengok pintu syurga Allah. Waktu tu dia kata, Tuhan, boleh tak Tuhan nak pergi dekat pintu tu? Tu aku kata ke Tuhan. Kata Allah, aku dah kata hang ni bila bagi mesti hang nak lebih. Tuhan, sekat tu ya Tuhan. Sekat tu ya, tak apa dah. Pipi tang pintu tu tengok syurga. Tengok syurga, subhanallah Tuhan, nak masuk dalam syurga Tuhan. Boleh lah Tuhan. Syurga penuh dah apa? Macam orang Penang cakap. Orang Kedah, syurga penuh dah apa Tuhan? Kata Allah, aku nak bagi syurga kat hang, soalan Sayyidina Muhammad, seluas hang ni sahaja. Kata Allah, hang boleh bayang dunia hari tu. Boleh Tuhan. Jangan bayang. Dia bayanglah dunia ni, soalan Sayyidina Muhammad, kampung dia, daerah dia, negeri dia, negara dia, sampai mungkin dia pernah pergi keluar negara. Dia bayang dunia ni luas. Bayang dah Tuhan. Soalan Sayyidina.
Okey, aku bagi kat hang syurga, kat hang seluruh dunia tu. Soalnya Sayyidina Muhammad kata Allah 10 kali ganda dunia tu. Ya Allah Tuhan, biar betul. Kalau kita macam itulah. Soalnya biar betul Tuhan. Anta tasta'zi'u bi wa anta rabbul alamin, dan hadis tersebut. Hang pemain aku kah Tuhan? Hang tu rabbul alamin. Allah, dia rasa macam Allah mempermain-mainkan dia. Sebab dia tak layak. Sebab dia paling akhir masuk syurga. Takkan besar tu kot. Kata Allah, itulah sekurang-kurang syurga untuk orang yang masuk syurga. Dunia seluas 10 kali ganda, itulah sekurang-kurang yang masuk syurga. Ni yang saya nak sebut ni. Kelebihan orang alim di atas seorang abid yang buat ibadat tanpa ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah seperti kelebihanku di atas orang yang paling rendah di kalangan kamu, Juhainah tadi. Boleh bayang tak kelebihan orang alim? Sebab itu ibu-ibu ayah yang Tuhan bagi kepahaman ilmu kat dia, dalam kepala otak dia, aku nak bagi anakku jadi ulama. Hak lama orang dulu-dulu nak bagi jadi doktor lah, nak bagi jadi engineer lah, pakar tu lah, pakar ni lah. Tuan-tuan, ni bila mana dekat sangat dah waktu kita nak beransur ke akhirat, kena fikir cara baru. Anak-anak aku tak mau dah, aku nak bagi semua jadi ulama. Pasal apa? Sebab ulama ni berguna di dunia, berguna di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, tuan-tuan bayanglah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina, kalau waktu mana kita mati esok, apa rasa kita kalau yang menyembahyangkan mayat kita, diri kita, anak kita sendiri? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana? Yang menguruskan mandi kita, anak-anak kita semua, yang ulama tu. Saya teringat satu masa satu ulama nama Tok Guru Haji Hitam di Kedah. Tok Guru Haji Hitam ni, masalah Sayyidina Muhammad, Tok Guru Haji Hitam, anak dia ramai, bini dia 4, kata salah ingat. Kecil-kecil anak dia, sampai kadang-kadang, hang siapa? Anak Tok Guru lah tu. Ya Allah, anak dia. Anak dia Masya Allah hebat, anak Tok Guru. Ada satu anak dia, almarhum juga, dah meninggal, Ustaz Rashidi, duduk di 7 Kelantan. Hari mati Tok Guru Hitam ni, anak lelaki-lelaki ramai. Zaman tu orang mandi mayat, orang pakai batang pisang. Bila mana nak mandi mayat ayah ni, pakat semua lentang kaki, kunjuk kaki. Soalan Sayyidina Muhammad berselang. Anak yang paling saleh, pangku kepala ayah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tasbih belah kanan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pakai jubah. Ustaz, takkan Ustaz nak mandi ayah macam ni ikut? Ni ayah saya, ni ayah saya. Macam inilah saya mandi ayah. Tak dulilah potong apa, kadang-kadang takut terbasuh kena najis apa semua kan. Tak, saya tak baca dah. Ni ayah saya. Pangku belah kanan, pangku ayah belah tangan kiri, tasbih belah kanan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang nak tengok semua teriak, Insya Allah anak Tok Guru. Subhanallah. Bayangkan kalau ngurus kita, anak-anak kita macam mana. Soalan Sayyidina Muhammad. Bayangkan yang turun dalam kubur, waktu turun kita, siapa? Anak kita. Mayat ni, kalau kita buat liang, soalan Sayyidina Muhammad, no, dia cara dia, nak waktu turun tu, dia kena dakap. Bayangkan yang dakap kita terakhir itu anak kita. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sampailah yang buka tali yang tutup kepala tu anak kita, soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah. Bahagia tak kita? Bahagia. Tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka Nabi kita SAW sebut orang alim dibanding orang abid, lebih daripada orang abid ialah seperti kelebihanku, kata Rasulullah. Aku siapa? Aku Habibullah, aku kekasih Tuhan, aku pemberi syafaat pada semua kamu. Diharamkan masuk syurga tanpa aku terlebih dulu masuk syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan dicipta dunia ini
pun kerana aku. Allah mencipta alam ini kerana Rasulullah, tak kerana Nabi, atau tak, Allah tak cipta semua ni. Allah cipta semua ni. Allah cipta kita semua sebab Nabi ya. Allahumma salli ala sayyidina. Dalam sebuah hadis qudsi Allah sebut, kullu ahadin yatlubuna ridaya wa ana atlubu ridaka. Semua orang nak redaku, kata Allah, tapi aku nak reda engkau. Bayanglah Rasulullah. Semua orang nak reda Allah, tapi Allah nak apa Nabi suka. Sampai Nabi minta, lah Tuhanku, engkau bagilah 1/3 penghuni syurga itu umatku. Allah bagi. Allah Sayyidina Muhammad. Banyak. Bila Allah bagi, ya Allah Tuhanku, engkau bagi Tuhan. Ya Allah, aku nak, boleh tak Tuhan, separuh penghuni syurga tu umatku? Allah kata boleh. Ya Allah Tuhan aku, boleh Tuhan. Boleh, kata Allah. Ya Allah Tuhan aku, boleh dah aku nak lagi Tuhan. Aku nak 2/3 penghuni syurga tu umatku. Boleh, kata Allah. Apa Nabi? Apa lagi yang Nabi nak? Semua boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, cumanya tinggal kita jangan lupa berdoa, Allahumma ajirni minan nar, supaya kita tak termasuk 1/3 yang masuk neraka tu. 2/3 masuk syurga, 1/3 lagi masuk neraka. Minta Allah simpang dan lindung kita semua daripada menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kelebihan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan Rasulullah dibanding orang yang, kelebihan orang alim dibanding dengan orang yang abid. Abid ni buat ibadat tak tahu, buat ibadat. Kadang-kadang buat ibadat ni tak mengaji ni rosak ibadat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni kena sujud sahwi. Bila kita semayang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak baca selawat pada rakaat yang kedua. Kita kena sujud sahwi. Dia panggil sunat ab'ad. Bila kita sujud sahwi, semayang kita sempurna balik. Kalau kita tak sujud sahwi, semayang kita tu tak sempurna. Contoh kita ikut imam, ataupun kita semayang, kadang-kadang imam terlupa, patutnya duduk tahiyat tapi dia bangkit terus. Kita waktu tu jangan duduk tahiyat, rosak semayang kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kena ikut imam. Kalau banyak ibadat tak ada ilmu, dia kata imam ni apa ni, dia buat tahiyat, rosak semayang lah. Ni ibadat tanpa ilmu. Okey, lagi bila mana nak bagi salam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi imam akan sujud sahwi. Kadang-kadang imam terlupa pula sujud sahwi. Lah lupa tahiyat, nak baca tahiyat tadi. Sagi nak niat tu nak sujud sahwi, lupa pula. Kita tak ada ilmu ni, bagi salam dengan imam juga. Ada ilmu macam mana? Sujud sahwi. Jadi maknanya orang yang tak ada ilmu ni, dia lebih banyak merosakkan diri dia daripada memberi manfaat kat diri dia sendiri. Allahumma salli ala sayyidina. Imam ni tuan-tuan, jangan kita kata itu imam pun lupa no. Tu imam tu siapa? Bukankah insan ke? Kalau insan, la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Kalau manusia tak lepas daripada salah dan lupa. Biasalah. Allah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang kata ulama, tu imam ni sebab dia salah, bukan sebab dia sangat, orang hak belakang. Makmum mengikut tu kadang-kadang ayat semayang ambil tak sempurna. Basuh muka tak habis, basuh tangan tak habis, ataupun ambil wuduk ada cat di tangan. Dengan sebab belakang tak sempurna, imam tu jadi rosak. Sebab itu kita subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pastikan sebab tu imam dia pastikan semua orang sebelum sembahyang sempurna, supaya nanti dia tak dirosakkan dengan sebab orang yang jadi makmum dia. Okey, masalah sujud sahwi. Ada satu orang tu, orang Melayu ni, dia sujud sahwi selepas bagi salam. Orang sujud sahwi sebelum bagi salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dia subhanallah, dia sujud sahwi lepas bagi salam. Lepas tu orang tanya, hai, pasal apa hang bagi salam? Pasal apa hang sujud sahwi lepas bagi salam? Orang sebelum salam. Dia kata, masalah saya duduk tengok orang bagi salam lepas.
Orang Saudi lepas pergi salam, hang tengok di mana? Dia kata tengok di India. India mazhab lain, hang mazhab lain. Hang mazhab apa? Saya Syafi'i. Syafi'i bukan macam tu. Syafi'i sebelum bagi salam, hak mazhab lain lepas bagi salam. Faham tak? Ibadat tak ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibadat tak ada ilmu. Jadi buat ibadat ni kena ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Jadi kalau ada ilmu, kita rasa macam mana? Kita berasa senang kita beramal. Tanda ada ilmu, kita doa. Boleh tak boleh? Boleh tak? Itu mana tak ada ilmu. Bila doa tu, kena pergi cari orang alim, pergi cari ulama tanya. Ustaz, saya nak tanya. Hak saya buat selama ni betul tak Ustaz? Macam mana buat? Kita pun cerita begini. Tak kena tu. Kena macam ni. Bila kita tahu pasti, kita buat pun senang hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, begitu. Jadi subhanallah, itulah kelebihan orang alim dibanding orang yang abid sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Patut fikir ni macam mana nak buat ni. Ustaz pergi cakap kami tua dah. Ala sayyidina Muhammad. Awal Ustaz tak cakap sebelum kami tua hari tu. Saya pun tak ada lagi waktu tu. Dapat macam mana Ustaz ni? Ada cucu tak? Ada Ustaz. Carilah seorang, bagi dia tok guru. Ada sayyidina Muhammad. Dapat macam mana tu? Pakatlah dengan anak. Pakat dengan anak Musa Sayyidina Muhammad. Pakat macam mana? Pandai-pandai pakatlah Musa Sayyidina Muhammad. Ambil seorang cucu kita bela, hantar pondok, hantar tahfiz, nak bagi dia tok guru buat ni. Doa siang malam. Kalau kita ambil, kita masukkan tahfiz, masukkan ke madrasah, sekolah agama, pondok. Kalau Tuhan tak selamat, tak jadi juga. Kadang-kadang pergi pondok tu, tak mau mengaji. Di madrasah tak mau ngaji. Hafal Quran tak mau habis. Sebab tu, bila kita hantar, doa kena iring. Bukan pergi hantar tu kira tawakal tak. Doa mak ayah tu, jangan bagi terlepas. Doa sepanjang masa. Takut anak-anak tersasar. Sebab itu, para ulama kalau doa pada anak-anak, 3 perkara lepas doa. Yang pertama, berdoa agama dia. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berdoa ilmu dia. Yang ketiga, doakan akal dia. Kalau saya himpun ketiga-tiga ni dalam yang lebih khusus. Dulu saya berdoa, ya Allah Tuhanku, jadikanlah anak-anakku anak-anak yang soleh dan solehah. Soleh kalau perempuan, soleh kalau laki-laki, solehah kalau perempuan. Jadikanlah ya Allah anak-anakku anak-anak yang soleh, solehah. Ulama saya dah spesifik terus. Ulama. Lepas tu lagi cerdik. Tuhan bagilah anak aku anak yang soleh, solehah. Ulama lagi cerdik. Saya kecil terus. Dan ni bila ada cucu, saya tambah pula, ya Allah supaya jadikanlah anak cucuku anak-anak yang soleh, soleh, ulama jadi cerdik. Sebab kita pegang doa mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, hantar sekolah agama, doa kena bagi iring. Kalau tak jadi juga. Tak semua habis sekolah agama tu selamat. Kadang-kadang rosak, pasal rosak kawan dengan kawan tak baik. Ustaz mengajar elok dah, ustazah mengajar elok dah, silibus betul dah. Tapi kawan salah pilih pula. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan, macam mana kalau kami cucu Ustaz dah puasa habis dah, anak tak mau Ustaz, nak bagi doktor juga. Baik mana? Tuan-tuan, masalah saya nak cari tahfiz, anak nak tahfiz yang asnaf tu, anak yatim ke, asnaf ke, tuan-tuan sara anak-anak tu. Dia kira anak kita juga. Hak tu akan tolong kita esok, insya-Allah. Sebab adalu al khair ka fa'ili, orang yang menunjuk orang berbuat baik seperti orang yang berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Esok dia jadi ulama, esok dia jadi hafiz, esok dia jadi hafizah. Kita macam hafiz, kita macam hafizah, kita seperti ulama. Pahala kita. Tuan-tuan, ni kena fikir dah ni, sebab umur tak panjang dah. Umur sikit lagi nak habis dah. Dan buat ataupun tidak, kena fikirlah, tak usah tangguh-tangguh lah. Tahun depan aku duit ada banyak mana, tak mesti ada kena bagi cukup-cukup yuran RM350.
Kita boleh bagi 100 je. Kita boleh bagi 50. Jangan tinggal, bagi. Jangan tak bagi langsung. Lepas tu kata ulama, ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Sesuatu yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, bagi juga. Ada satu orang pakcik tu, dia selalu bagi beras 10 kilo di tahfiz. Satu tahfiz tempat kita tu. Setiap bulan sampai. Ni pakcik bagi naik motor bagi 10. Sampai semua anak-anak tahfiz tahu pakcik tu. Pakcik tu mati. Bila pakcik tu mati, sampai perkhabaran dekat tahfiz, kata ustaz, jom kita pi baca Quran 30 juzuk kat dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita pergi baca 30 juzuk kat dia. Anak-anak tahfiz pun pi. Hak mana meninggal ustaz? Pakcik mana? Pakcik berah dia panggil. Mereka dah kenal semua pakcik hantar beras tu. Main naik motor, main bagi beras 10 kempit. Dan 10 kilo. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, cari, buat. Sebab ni masa depan kita lepas mati. Masa depan kita dah tak ada dah, tinggal sikit lagi di dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka itulah kelebihan orang yang berilmu dibanding orang yang tidak ada ilmu. Sebab itu Sayyidina Ali karramallahu wajah pernah menangis waktu mana baca satu ayat dalam sembahyang tahajud. Dia di masjid Nabi, dia sembahyang tahajud, dia duduk baca ayat ni, dia baca tapi tak lepas. Ghalaba alaihi, buka ayat mata nak keluar. Kira nak menangis, tak lepi. Ayat apa? Ayat yang Tuhan sebut, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Dia tak boleh nak habaq perasaan dia, sebab dia termasuk di kalangan orang yang alim. Sayyidina Ali ni termasuk ulama sahabah. Yang Nabi kata, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Aku ialah perbendaharaan ilmu. Sayyidina Ali itu adalah pintu dia. Akan habaq. Nak habaq kata alimnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nabi kita SAW pilih menantu dia orang alim. Allah tetapkan, wahai Muhammad, menantu hang orang alim. Sebab tu orang alim tuan, dia punya macam ni nak. Siapa-siapa nak kahwin dengan Syarifah, dia mesti sayyid. Ini dia panggil satu sunnah. Siapa-siapa nak kahwin dengan keluarga Nabi, dia mesti ada hubungan dengan keluarga Nabi juga. Dia mesti sayyid. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana kalau tak ada Syarifah ni nak kahwin juga sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tapi tak ada lah sayyid. Hal lain semua macam kita semua. Tuan-tuan, cari orang yang ada ilmu. Orang yang berilmu ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Set dengan kena Syarifah, dia panggil kufu. Sunat dalam mazhab Syafi'i, kahwinkan anak kita dengan yang sekufu. Bukan sepupu, sekufu. Kita kata sukufu. Mana sepadan. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau Said dengan Syarifah, Syarifah dengan Said, tu sukufu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Macam mana kalau tak ada yang sukufu, tak ada Sayyid, kata ulama, cari orang yang disebut dengan ahlul ilmi, orang yang ada ilmu pengetahuan agama. Soalan Sayyidina Muhammad. Sebab kata ulama, soalan Sayyidina Muhammad, orang yang ada ilmu itu kufu dengan siapa saja. Orang ada ilmu itu padan dengan siapa saja. Itu yang katakan ilmu pengetahuan, mengangkat seseorang. Allah pun kata, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Selagi akan mengangkat Allah Subhanahu wa taala orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang ada orang yang ada ilmu itu beberapa darjat. Berarti siapa yang beriman dan berilmu, pangkat dia naik hari-hari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pangkat di sisi Allah tu berhari-hari dapat. Di dunia ni sultan bagi datuk sekali je kot, ke ada 2 kali 3 kali. Ni Tuhan bagi datuk dia tak tahu berapa ratus ribu kali. Lagi mana ada ilmu naik, lagi mana ada ilmu naik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang depa dengan kita pun tak sama. Kita sembahyang duduk tepi tok guru. Tok guru 2 rakaat, kita 2 rakaat.
Lepas tu kita kata, Tok Guru mayang duha 2 rakaat je. Ingatkan Tok Guru buat 8. Saya buat 2 juga macam Tok Guru. Sama rakaat, nilai tak sama. Soalan Sayyidina Muhammad. Segi 2, dia 2. Kita 2, dia 2. Tapi nilai tak sama. Kalau macam tu, kita lebih banyak kena buat. No? Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ni lebih orang alim. Nabi kata, Nabi sambung daripada hadis tu, kata Abu Umamah, innallaha wa malaikatahu wa innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wa ahlal ardi hatta namlata fi hujriha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wal hitana fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi al khairat. Allah kata bahwasanya Allah dan para malaikat, Allah dan para malaikat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ahlas samawati wal ard, dan yang menghuni langit dan bumi. Langit ni adakah lain pada malaikat duduk sana? Ada. Siapa dia? Nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. 124,000 orang tu bukan duduk di bumi, di langit. Nabi-nabi. Taib. Siapa lagi duduk di langit? Semua ruh yang baik-baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang mati ni bila dia mati baik akan ditempatkan di Iliyin. Di mana duduk Iliyin? Iliyin duduk di langit yang ke-7. Semua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua yang duduk di bumi. Apa yang duduk di bumi ni? Hatta namlata, sehinggakan seekor semut. Fi hujriha, yang duduk dalam lubang dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal hitan. Hitan ni ikan. Ikan duduk di mana? Fil bahri, dalam laut. Saya minggu lepas saya pergi ke pasar bisik. Dan tahu pasar bisik di mana? Dekat dengan tuan-tuan, Kota Kuala Muda. Orang kata pasar bisik ni ikan murah. Soalan saya. Kenapa lepas bisik? Sebab sembang-sembang ya. Sembang pun tak deras-deras. Depa tak macam market ni. Sekilo RM5, sekilo RM8 deras. Depa ni bisik-bisik. Mana pada setuju jadi. Lepas tu kami pun nak pergi pun buka berlatih bisik lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Sampai-sampai tu subhanallah, tengok ikan naik daripada laut. Soalan Sayyidina Muhammad. Ikan naik pada laut tu dia ikan. Dia naik dengan seraga ikan. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Dia kata nak berapa? Cakap pun tak dengar, nak berapa? Soalan Sayyidina Muhammad. Kita kata berapa ni? Setiap ni seraga ni? Dia kata 40 kilo. Saya ambil semua. Dia kata RM2.5. Sekilo RM2.5 nak jumpa tak mana tu? Soalan Sayyidina Muhammad. Paling kurang jual RM5. Dia tengok ikan-ikan terbayang apa? Ikan-ikan tu pernah berdoa kepada orang ada ilmu. Hak mati lah tu. Hak mati tak doa lah. No? Sebelum orang tangkap tu, sebelum dia mati, naik atas bot tu, Sayyidina Sayyidina duk doa pada orang ada ilmu. Sebab apa tu? Orang ada ilmu ni hidupnya mulia. Didoa oleh semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad. Saya tu masa waktu tu saya nak tukar kereta. Kereta tu lama saya pakai. Dulu saya pakai kereta macam-macam jenis. Soalnya hak mati ikut jalan pun ada, hak buat perangai pun ada. Ada sekali tu naik kereta tu, masalah Sayyidina Muhammad. Tak jumpa lah, jangan jumpa. Kemarin saya tengok sebiji Datsun Kana. Ingat tak Datsun Kana? Kereta Datsun panjang tu. Pernah sekali naik Datsun Kana tu, main ceramah di Penang ni, masalah Sayyidina Muhammad. Sampai tengah jalan, melap, lampu lap. Allahu Akbar. Tapi mujak nak masuk Ustaz dah. Salah Sayyidina Muhammad. Dia pakai lampu jalan tu lah. Bila masuk nak balik pokok sana, jalan merabah. Gelap gelemat. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok kereta belakang main. Ligan kereta tu. Tapi tak peraya. Kereta saya tu 100 km sejam ya. Tekan darah mana 100. Kereta tu laju lagi. Tinggal. Pelan pula. Salah Sayyidina Muhammad. Main kereta lain pula. Waktu tu dah 11 tengah malam. Zaman tu zaman kereta tak banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, pernah pakai kereta tu. Tapi kereta tu walaupun kereta tu buruk, tapi saya jaga betul, bersih. Dalam luar bersih.
Satu orang dia kata, kereta ustaz bersih tu. Pasal tengok dalam. Kereta ni, Masya Allah, bila kita jaga dia, Insya Allah dia jaga kita. Sekali tu saya balik mengajar. Masalah Sayyidina Muhammad petang. Tekan minyak, masalah Sayyidina Muhammad. Tengok, dia tak mau jentak. Kereta tu juga. Oh, tak mau jentak, bahayalah. Masalah Sayyidina, dia kena pi je. Dia tak mau main, dia lekat. Dah Ali berhenti. Pi anak beranak. Parking tepi jalan, ya Allah, bahayalah kereta ni. Waktu tu dah pukul 9 malam. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok. Tuhan Maha Kaya tu no. Allahumma salli Sayyidina dengan berkat ada ilmu sikit. Ni berkat berdoa kat kita ni. Salah Sayyidina Muhammad. Tengok. Kedai pomen depan kereta saya berhenti tu. Ya Allah. Tengok, dia nak tutup dah. Saya nanti Ustaz. Tolong Ustaz. Tengok kereta saya Ustaz. Saya agak-agak lah. Bahkan saya yakin berkat doa tu, makhluk Allah tu, kita balik mengajar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu Tuhan bagi pertama kali pakai kereta elok sikit. Pakai kereta Vira. Ingat lagi dia punya depan dia RC ni pelih. Sebelum tu pergi mengajar pakai kereta Datsun tu letih. Pergi mengajar jauh sampai pula pergi bawa sendiri letih. Allah tengah-tengah sampai tu. Balik letih, pergi letih. Lepas pakai kereta Vira tu, pertama kali naik kereta tak letih sampai. Balik tak letih, pergi tak letih. Rupanya kereta ni pengaruhi kita. Letih tak letih. Pakai lama juga kereta tu. 4-5 tahun juga. Lepas tu kita tu ada modal sikit. Masalah Sayyidina Muhammad. Tukar kereta elok sikit. Saya rasa sedih lah tukar kereta tu. Waktu pergi di kedai nak trade in tu masalah Sayyidina Muhammad. Kereta tu bila orang bawa masuk dalam garaj, saya sedih. Kami semua sedih anak-anak. Pasal dah saya kata kereta habuan hang lah. Aku jadi tuan hang sat. Hang parkir di masjid, hang parkir di rumah Allah. Banyaklah khidmat hang kat aku. Tapi aku tak tahu lepas ni siapa pula tuan hang. Harap-haraplah tuan hang lepas ni tak bawa hang pergi karaoke. Tak bawa pergi kelab malam. Tapi tempat yang tak senonoh. Saya harap. Soalan Sayyidina Muhammad. Dengan bila kita ada ilmu, kita buat pangai elok kat kita. Soalan Sayyidina Muhammad. Motor doa kita, semua doa kita. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, inilah kelebihan orang yang ada ilmu. Tuan-tuan, kita semua pun boleh jadi macam ni juga. Muallimin nasil khaira. Dia bukan mesti orang alim semata-mata, tapi kita ada ilmu apa? Sekat kita ada ilmu sekat mana? Ajak anak-anak kita dulu. Isteri kita ajak, anak kita ajak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu, hari ni zaman kita ada apa ni? Ada WhatsApp, ada FB. Hak kita mengaji tu, passing kat orang, bagi orang tahu. Kita mengajak orang juga. Kita akan termasuk juga kita ni. Hak nak dapat doa makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala ni, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ilmu kena kongsi. Ilmu jangan simpan seorang. Ilmu kena habaq ke orang. Nabi kata, "Taib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad." Nabi sebut, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Ballighu anni walau ayat. Saya sampaikan hadis Nabi ni. Panjanglah saya cakap, dekat sejam dah ataupun sejam lebih dah soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, hak tuan-tuan dapat tu banyak tak banyak? Banyak tak banyak? Banyak kan? Tapi tak ingat sebab tak tulis soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu hak ingat tu apa? Hak ingat kena sampai. Ayah saya ingat, dia sampai waktu bila? Dia sampaikan waktu cuti. Hari Jumaat, kalau di Kedah hari Jumaat cuti. Soalan Sayyidina Muhammad, waktu sarapan pagi dah habaq. Dia cerita tu, dia cerita ni, dia habaq. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Mana kena beli habaq ke orang. Kalau kerja di pejabat, kena buka satu time. Ni, nak cerita satu cerita. Ni ilmu ni, nak dengar tak? Kena sampaikan juga kat orang. Soalan Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Moga-moga insya-Allah kita termasuk di kalangan orang yang selalu mendapat doa daripada rahmat daripada Allah, istighfar daripada malaikat, dan juga doa daripada Rasulullah, doa daripada orang-orang yang soleh. Soalan Sayyidina Muhammad.
dan juga mendapat doa seluruh makhluk yang ada alam ini untuk kita semua mendapat kelebihan ada ilmu insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terakhir sekali saya nak pengumuman untuk satu pengumuman. Yang pertama sekali, mungkin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada muslim-muslimat yang tak kenal siapa saya. Saya ialah Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Ramli. Itu nama saya. Sekarang ni ada satu pondok sedang melagang satu pondok di Kuala Nerang sana, Pondok Darsa Saada Sayyidina Muhammad. Jadi kami tengah nak buat masjid. Jadi saya kut ada tuan-tuan muslimat nak bantu buat masjid ni. Jadi kalau ada nak bantu ni, di luar sana ada lepas siapkan kertas, tuan-tuan tulis nama, tuan-tuan tulis nombor telefon. Sebab nak bantu ni, kita akan buat grup infak orang yang bantu nak buat masjid ni. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan boleh menyumbang sebulan RM10, sebulan RM20, ikut suka tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila tuan-tuan masuk dalam grup tu, saya ada sekali insya-Allah. Lepas tu kalau tuan-tuan nak tanya soalan apakah, ada masalah ke, saya responlah insya-Allah. Jadi insya-Allah tu khidmat saya pada tuan-tuan yang bantu nak buat masjid tempat saya insya-Allah. Siapa-siapa yang ada cadangan tu, jadi bolehlah lagi tulis nama dan juga tulis nombor telefon, nanti lepas invite masuk dalam grup WhatsApp tu insya-Allah. Sekarang ni baru ada 4 grup WhatsApp. Jadi saya harap akan tambahlah grup ni supaya cepat siap masjid tu insya-Allah, mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah saya kalau ada anak tuan-tuan, cucu-cucu ke yang tahun depan duk fikir taman nak hantar ni, saya minang lah mai pondok saya insya-Allah, mudah-mudahan. Yang ketiga, masalah Sayyidina Muhammad, kalau ada tuan-tuan yang nak membeli sambil menderma, bolehlah beli, tengok di luar sana. Kami ada jual ayat 30 juzuk bacaan Al-Quran. Alhamdulillah sampai setakat ni orang yang minum bagi respon baik, selega penyakit tu, lega penyakit ni. Maklumlah ayat yang bacakan 30 juzuk Al-Quran tak mahal pun, tuan-tuan beli 6 botol RM10 saja. Soalan Sayyidina Muhammad bagi lepas hak amal tu terak, lepas amal tu kosong. Jadi makna balik tu ringan, balik ambil pula amal pula, masuklah duit untuk bangunkan pondok insya-Allah. Dan juga adalah tengok apa ada tu, mudah-mudahan insya-Allah Allah kabulkan niat kita untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, mudah-mudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهداية، اللهم نوّر قلوبنا بهداية، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.